Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Zainuddin, nombor matrik 1180745. Okey, hari ini saya akan membentangkan buku saya yang bertajuk Pejuang Saham Untung Kasar. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses saya menyiapkan buku saya ini, terutamanya Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah yang memberi kerjasama idea melalui proses pembelajaran saya sehingga terhasilnya buku ini. Di bahagian isi kandungan, antara perkara yang ditengahkan dalam buku ini adalah untuk bab 1, saya menerangkan tentang definisi untung kasar. Untuk bab yang kedua, saya membincangkan tentang kepentingan keuntungan kasar dalam pelaburan. Bab yang ketiga, saya mengupas tentang perbezaan antara untung kasar dan margin untung kasar. Bab yang keempat pula, kita akan melihat kepada bagaimana aplikasi pemilihan stok melalui analisis untung kasar. Dan bab yang kelima adalah yang terakhir adalah penutup ataupun ulasan daripada saya sendiri. Bab 1 iaitu yang menerangkan tentang definisi untung kasar. Untuk gambaran yang mudah, untung kasar ini adalah jumlah amount syarikat perolehi setelah menolak kos membuat produk dan menjualnya. Dan keuntungan kasar ini tidak termasuk kos tetap. Dan kebiasaannya untung kasar dapat dilihat pada penyertaan pendapatan syarikat. Formula untuk mengira untung kasar adalah hasil jualan total revenue tolak jumlah kos membuat barang, iaitu cost of goods sold. Seterusnya, bab 2 iaitu kepentingan untung kasar dalam pelaburan. Dalam bab ini, saya menerangkan serba sedikit tentang fundamental analysis kerana untung kasar adalah di bawah fundamental analysis. Fundamental analysis ialah teknik analitik yang menentukan nilai sebenar saham untuk jangka masa yang panjang. Fundamental analysis penting dalam pelaburan sama seperti technical analysis kerana kedua-duanya memainkan peranan yang berbeza. Fundamental analysis digunakan untuk memilih saham syarikat yang baik, manakala technical pula lebih menumpukan kepada masa yang tepat dan sesuai untuk menjual ataupun membeli saham tersebut. Fundamental analysis untuk sesebuah syarikat terbahagi kepada dua, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan suka saya mencadangkan untuk menggunakan teori Ken Slim, iaitu yang menggabungkan teori kuantitatif dan kualitatif syarikat sebagai panduan apa yang perlu dianalisis dalam syarikat untuk fundamental analysis. Di bawah teori ini, keuntungan syarikat adalah antara perkara awal yang perlu dianalisis. Ini menunjukkan betapa pentingnya keuntungan kasar tersebut. Teori ini jelas memberi gambaran tentang nilai syarikat dan secara tak langsung menambah keyakinan para pelabur, seterusnya mampu mengawal emosi para pelabur yang merupakan kunci sebenar sesebuah kejayaan dalam pelaburan. Selain itu, untung kasar perlu difahami untuk penentuan pendapatan agar dapat memberi pulangan yang lumayan kepada para pelabur untuk sebuah syarikat, iaitu melalui memahami struktur kos syarikat tersebut. Untuk bab yang ketiga, iaitu perbezaan antara untung kasar dan margin untung kasar, perkara ini perlu dijelaskan kerana sesetengah individu menganggap dua instrumen ini adalah sama, tetapi tidak sebenarnya. Keuntungan kasar menunjukkan kedudukan kewangan syarikat secara keseluruhan, iaitu baki selepas menolak kos perbelanjaan membuat barang, manakala margin kasar menunjukkan peratusan kewangan yang diperolehi berbanding dengan kos yang dikeluarkan. Mudahnya, margin untung kasar ini adalah untuk mengukur tahap kecekapan syarikat tersebut. Bab yang keempat pula ialah aplikasi pemilihan stok melalui analisis untung kasar syarikat. Okey, contohnya dalam buku ini saya memberi contoh untuk sektor penjagaan kesihatan, iaitu di bawah industri pembuatan sarung tangan getah.
Syarikat pertama yang dianalisis untung kasar adalah syarikat Top Glove Corporate Berhad. Graf untung kasar Top Glove menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2016 dan semakin meningkat dengan ketara pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat melalui gross profit growth sebanyak 222.45%. Kemudian adalah analisis untung kasar syarikat Hartalega Holding. Bagi Hartalega Holding, untung kasar menunjukkan peningkatan pada setiap tahun, namun gross profit growth menunjukkan penurunan pada tahun 2019 dan semakin ketara pada tahun 2020. Kemudian adalah analisis untung kasar syarikat Supermart. Syarikat Supermart menunjukkan penurunan untung kasar pada tahun 2017 namun berkembang semula pada tahun 2018 dan perkembangan yang ketara untuk tahun 2020. Ini dikukuhkan lagi dengan gross profit growth sebanyak 123.79% pada tahun 2020. Analisis untung kasar syarikat Adventa pula, syarikat Adventa Berhad menunjukkan penurunan setiap tahun dari tahun 2015 sehingga tahun 2019. Kecuali pada tahun 2017 yang mencatatkan peningkatan, dan gross profit growth untuk syarikat ini juga adalah negatif, namun pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebanyak 10.20%. Berdasarkan keempat-empat analisis untung kasar syarikat ini, syarikat yang baik untuk dijadikan pilihan adalah Top Glove dan juga Hartalega Holding kerana menunjukkan pertumbuhan yang baik. Walaupun begitu, Hartalega yang mencatatkan trend peningkatan, namun gross profit growth-nya mencatatkan jurang penurunan yang agak ketara dan ianya tetap akan memberikan kesan kepada keputusan para pelabur. Untuk syarikat Supermart, peningkatannya sangat memberangsangkan, namun jika diteliti semula, Supermart mencatatkan penurunan pada tahun 2017 dan ia akan tetap mempengaruhi keputusan para pelabur. Dan syarikat Adventa pula terus mencatatkan pertumbuhan yang kurang baik secara kasarnya, terutama dari tahun 2017 sehingga tahun 2019. Bermakna ini bukan pilihan yang baik untuk para pelabur. Berdasarkan kepada analisis ini, boleh dikatakan kita lebih mengkaji kepada pertumbuhan syarikat tersebut untuk dipilih, iaitu dikenali sebagai value growth company. Dan pelabur yang menggunakan kaedah ini dikenali sebagai value growth investor. Kebanyakan pelabur ternama juga menggunakan kaedah ini, iaitu antaranya ialah Warren Buffett. Dan buku ini menceritakan bagaimana Warren Buffett sebagai model dalam pelaburan menggunakan kaedah value growth ini untuk melabur. Kunci untuk strategi ini adalah mencari perniagaan yang berkualiti tinggi dengan rekod prestasi yang konsisten dan pengurusan yang boleh dipercayai. Kebiasaannya, data-data fundamental analysis seperti untung kasar ini boleh didapati melalui laporan tahunan syarikat. Namun, dunia yang semakin maju dengan teknologi yang canggih ini telah memperkenalkan TradingView sebagai sebuah platform yang dipercayai untuk mendapatkan data-data ini dengan lebih cepat dan mudah. Caranya adalah pertama, kita perlulah membuka laman web TradingView. Selepas itu, kita perlulah memilih butang screener. Kemudian pilih syarikat yang ingin dianalisis. Contohnya seperti Top Glove. Pada butang yang ketiga ini, pilih untung kasar untuk dipaparkan pada skrin. Pada butang ini juga kita dapat melihat tools lain-lain untuk dianalisis. Dan terakhir, nilai untung kasar tahun semasa akan dipaparkan pada ruangan yang keempat ini. Sebagai penutup, untung kasar adalah instrumen yang mendedahkan keupayaan syarikat dan menentukan pertumbuhan syarikat itu agar para pelabur dapat membuat keputusan yang lebih bijak untuk melabur. Untung kasar ini adalah di bawah fundamental analysis dan adalah lebih baik jika keputusan pelabur itu menggabungkan teknik ini dengan technical analysis
untuk melihat saham itu dari dua sudut pandang yang berbeza. Seterusnya, membuka lebih banyak peluang kepada para pelabur untuk membuat pilihan dan keputusan. Terakhir, dalam bab 6 ini, saya akhiri buku ini dengan kata-kata Warren Buffett sebagai model dalam pelaburan yang sangat bermakna untuk tajuk ini dan kepada individu yang menanamkan cita-cita untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya. Pertama, di dalam dunia perniagaan lebih jelas untuk melihat ke belakang daripada meramal masa hadapan. Kedua pula ialah pelaburan paling penting adalah melabur kepada diri sendiri, iaitu bermakna memenuhi diri kita dengan sebanyak-banyaknya ilmu sebelum melakukan sesuatu. Sekian daripada saya. Terima kasih.